Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 28 September bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Kes pengkit pakai ihram selesai. Lagi dakwaan culik budak sekolah dilaporkan. Kementerian Dalam Negeri Hal Ehwal Agama akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menggempur kedai-kedai yang didapati menjual produk-produk makanan tidak halal kepada pengguna Islam. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad, perkara itu tidak boleh dibiarkan kerana kedai terbabit seolah-olah sengaja atau cuai berkaitan logo halal. Saya akan minta kepada pihak JAKIM dan kalau berlaku benar-benar negeri tempat mana kita boleh ambil tindakan melalui dengan kementerian pengguna hak pengguna tadi. Katanya telah termaktub dalam Undang-Undang Malaysia, produk makanan dan minuman yang dijual kepada pengguna Islam perlu mendapat sijil dan logo halal Malaysia yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Namun, katanya produk yang mempunyai logo halal negara luar yang mendapat pengiktirafan Malaysia boleh juga dibawa masuk. Bagaimanapun ada pihak yang mengambil kesempatan meletakkan logo halal sedangkan produk yang dijual terbukti haram. Beliau berkata demikian kepada media selepas berceramah di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tengku Menteri di Bukit Gantang. Beliau mengulas mengenai lambakan produk makanan dari luar yang mempunyai logo halal walaupun ia mengandungi bahan daripada babi. Sebelum ini tular mengenai gula-gula dengan kandungan gelatin babi mempunyai logo halal dan terbaru mi segera berperisa babi diletakkan logo halal. Dalam majlis sama, Datuk Idris meminta semua pusat pengajian Islam menjaga nama baik agama dalam kerja-kerja dakwah ataupun kebajikan kepada penghuninya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata, sebarang tindakan yang merosakkan imej walaupun oleh satu pusat pengajian Islam akan merosakkan keseluruhan imej pusat pengajian Islam. Yang paling pentingnya ialah semua kita apabila imej sekolah, imej agama, apa imej sekalipun perlu kita lakukan itu selari dengan agama kita dan ajaran kita. Kita tak bahasanya, kita tak nak mungkin kadang-kadang kes berlaku tu kes yang satu kes je. Dan kan banyak lagi sekolah-sekolah lain banyak menyumbang benda-benda yang baik untuk membangunkan insan, bangun manusia yang terbaik. Walaupun jangan kerana nilai setitik habis susu sebelanga rosak semua. Pada masa sama, beliau tidak akan berkompromi dengan pusat pengajian Islam yang melanggar undang-undang dan mahu tindakan tegas diambil kerana ia boleh merosakkan imej Islam. Selain itu, beliau turut menasihatkan orang ramai supaya tidak cepat membuat tuduhan melulu sekiranya berlaku sebarang laporan di pusat pengajian Islam. Datuk Idris mengulas mengenai dakwaan seorang bekas penghuni sebuah madrasah Darussolehin di Jalan Kebun Shah Alam yang didera sepanjang 4 bulan berada di pusat itu. Kes tersebut bagaimanapun telah disiasat dan dibawa ke Mahkamah Majistret Shah Alam. Ibu mangsa yang juga seorang suri rumah telah dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan membuat laporan polis palsu berhubung sebuah madrasah pemulihan dadah kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO itu kemarin. Sebelum itu, tular bekas penghuni madrasah tersebut yang ingin dikenali sebagai Haris, 20 tahun, mendakwa dia dan beberapa penghuni lain berusia lingkungan 19 hingga 30-an dikurung di dalam bilik gelap, didera secara fizikal dan mental serta mengalami gangguan seksual sepanjang menerima rawatan di madrasah itu. Kes wanita berpakaian ihram seperti lelaki di Mekah sudah selesai secara baik melalui penyelesaian luar mahkamah sejak hampir sebulan lalu. Pengarah Jabatan Agama Islam Perak, Jaib, Datuk Muhammad Yusof Hussein berkata, wanita berperwatakan lelaki atau pengkit berkenaan tampil bersama ibu bapanya di Pejabat Agama Islam Daerah Perak Tengah, Seri Iskandar dan telah melalui sesi kaunseling.
Menurut Datuk Muhammad Yusof, kes sudah selesai hampir sebulan lalu selepas pihaknya mengambil keterangan serta semua maklumat berkaitan dengan kehadiran bersama ibu serta bapanya. Katanya keluarga pengkit berkenaan memberi kerjasama amat baik. Jaib katanya menggunakan pendekatan tersendiri, antaranya membabitkan sesi kaunseling dan tidak semestinya dalam kita mencegah sesuatu, ia perlu bersifat suatu hukuman tangkap. Beliau berharap wanita berkenaan sedar kesilapan yang dilakukannya serta insaf. Kes berkenaan menjadi tular Ogos lalu apabila wanita berkenaan yang berada di Mekah dengan lengkap berpakaian ihram seperti jemaah umrah lelaki dan didakwa menggunakan visa pelancong dan bukan menerusi khidmat agensi bagi mengerjakan umrah. Seorang kanak-kanak lelaki menggigit tangan seorang lelaki yang cuba menutup mulutnya ketika dia pulang dari sekolah dekat Rawang petang kemarin. Pelajar Sekolah Kebangsaan SK Taman Tun Teja Rawang itu dilaporkan didekati seorang lelaki ketika mangsa keluar dari sekolah. Kejadian jam 5.50 petang itu berlaku ketika kanak-kanak terbabit hendak membeli aiskrim berhampiran sekolahnya. Namun secara tiba-tiba tangannya dipegang oleh seorang lelaki tidak dikenali. Ibunya dalam laporan polis yang dibuat sehari kemudian menyatakan bahawa lelaki itu cuba menutup mulut anaknya. Namun anaknya kemudian menggigit tangan lelaki terbabit. Dalam laporan itu juga dikatakan lelaki terbabit kemudian melarikan diri menaiki sebuah van berwarna putih. Difahamkan semasa kejadian berlaku, tiada seorang pun saksi yang berada di kawasan berhampiran. Sementara itu, Ketua Polis Gombak, Asisten Komisioner Zainal Muhammad mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian berkenaan dan siasatan masih dijalankan. Polis Kedah meningkatkan kawalan rondaan dan menempatkan anggota di kawasan sekolah di Kenal Pasti bagi mengelak berlakunya penculikan. Ketua Polis Kedah, Datuk Wan Hassan Wan Ahmad berkata, unit kereta peronda MPV dan unit rondaan bermotosikal URB akan melakukan pemantauan dan rondaan 2 kali setiap hari, iaitu pada waktu pagi dan tengah hari ketika murid pulang dari sekolah. Katanya langkah ini perlu diambil supaya tiada kejadian sebenar penculikan berlaku di negeri itu. Katanya setakat ini polis telah menerima 2 laporan berkaitan cubaan culik iaitu di Gurun dan Tanjung Dawai. Namun katanya siasatan mendapati ianya salah faham kerana individu yang datang mengambil pelajar itu adalah bapa saudara murid terbabit. Datuk Wan Hassan berkata kerjasama daripada ibu bapa ataupun penjaga perlu supaya datang awal untuk menjemput anak mereka dan tidak membiar mereka menunggu lama di kawasan hadapan sekolah. Pihak sekolah turut disarankan supaya memasang kamera litar tertutup di hadapan sekolah dan pondok pengawal sebagai langkah keselamatan. Kita akan tempatkan, akan buat rondaan yang lebih kerat terutamanya waktu pagi atau tengah hari pemantau sekolah atau petang waktu balik sekolah dan sebagainya. Apapun tindakan kerjasama daripada masyarakat sekiranya menampak ada yang sesuatu yang mencurigakan ataupun kereta-kereta yang mencurigakan dan membuat sesuatu tindakan yang tak sepatutnya berlaku, cepat-cepatlah call pada kita, polis. Sementara itu, beliau turut memaklumkan kawalan keselamatan di sempadan turut dipertingkatkan terutama di pintu utama Kompleks Immigration, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS, Bukit Kayu Hitam dan Durian Burung di Padang Terap bagi mengekang jenayah penculikan dan pemerdagangan organ berlaku. Jelasnya, pasukan khas turut ditubuhkan bagi memantau selain membantu pasukan gerakan AM PJA di sepanjang 110 km laluan sempadan Malaysia-Thailand. Di samping kawalan dari PJA, kita juga macam saya nyatakan tadi, tim siasatan khas kita ataupun tim operasi khas kita, narkotik dan CID memang sentiasa berlega di kawasan sempadan. Dan sekiranya kita dapat maklumat perkara-perkara ini berlaku, memang sempadan ICQS ataupun sempadan Bukit Kayu Hitam ataupun sempadan di kawasan Padang Terap dan sebagainya yang menjadi laluan utama itu, kita akan ambil tindakan serta-merta. Sehubungan itu, Wan Hassan menasihati orang ramai supaya tidak mudah percaya dan menyebar berita yang tidak sahih, lebih-lebih lagi membabitkan isu sensitif.
Bekas Ketua Perancang Bahagian Pengurusan Pengangkutan Pos Malaysia Berhad mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh atas 26 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM248,000 selama setahun bermula 2020 lalu. Hazri Mokhtar, 43 tahun, dituduh menerima suapan bagi membantu mempercepatkan bayaran oleh Pos Malaysia Berhad kepada syarikat Onson Logistics dan Berhad bagi kerja-kerja outsourcing line haul dan shuttle services di Sabah dan Sarawak. Semua suapan itu diterima menerusi transaksi atas talian ke dalam dua akaun bank miliknya di Bank Simpanan Nasional Jalan Munshi Abdullah dan Bank Melaka Main di Geraha Peladang antara 8 Julai 2020 hingga 11 Oktober 2021. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 16-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda atau nilai suapan. Hakim menetapkan jaminan RM35,000 dengan syarat isteri tertuduh sebagai penjamin selain bersetuju dengan semua syarat tambahan yang dicadangkan. Kes akan disebut semula 2 November. Seekor ular sawa batik seberat 80 kg sepanjang 6 meter berjaya ditangkap selepas kekenyangan di dalam sebuah kandang kambing di Jalan Cendana 6, Felda Inas, Kulai, Johor. Reptilia tersebut dipercayai telah menelan seekor kambing betina selepas pemilik ternakan mendapati haiwan berkenaan hilang dan tidak dapat dikesan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor menerima panggilan kecemasan sekitar jam 7.21 pagi sebelum mengarahkan sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kulai ke lokasi tersebut. Setibanya di lokasi, anggota bomba berjaya menangkap reptilia tersebut dan mengeluarkannya daripada kandang berkenaan. Pihak bomba turut mengeluarkan kambing tersebut daripada perut ular sawa sebelum reptilia itu dilepaskan di kawasan jauh dari pertempatan penduduk. Operasi yang melibatkan seramai 8 anggota tamat sejam kemudian. Jelas Bomba Johor, kes tersebut merupakan kejadian yang pertama berlaku di kawasan Felda Terbabit. Muhammad bin Salman naik pangkat. Alhamdulillah, bertemu kembali. Bank Rakyat anjur persidangan meja bulat cendekiawan syariah antarabangsa Bank Rakyat keempat ISHAR 2022 menerusi kerjasama International Centre for Education in Islamic Finance INSIF dan Hyperlink Dirasat for Research and Consulting Islamic Banking Dirasat. Persidangan 2 tahunan ini bertujuan untuk membantu industri kewangan Islam secara keseluruhan dalam menawarkan penyelesaian yang sesuai dan strategik mengenai isu syariah berkaitan perbankan dan kewangan Islam selari dengan nilai kepimpinan syariah Bank Rakyat dalam memperlihatkan bank sebagai pelopor dalam mempromosi program kepimpinan pemikiran yang diiktiraf di peringkat global. Persidangan ini menyaksikan lebih daripada 35 cendekiawan syariah dan yang terkemuka merangkumi Malaysia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Jordan, Emirat Arab Bersatu dan Algeria. Persidangan tersebut dirasmikan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Umar. Katanya topik tahun ini mengenai pembangunan dalam transaksi kewangan Islam kontemporari merupakan topik yang amat sesuai dan tepat pada waktu dengan mengambil kira cabaran semasa berikutan wabak pandemik dan peralihan kepada fasa pemulihan yang bersifat sejagat. Tan Sri Noh juga menekankan bahawa visi dan mandat institusi kewangan Islam perlu dinilai dan disahkan dengan sebaiknya supaya negara dapat disokong dalam melaksanakan agenda transformatif.
Katanya jika Malaysia boleh menawarkan penyelesaian yang jelas kepada cabaran semasa, beliau percaya kita mempunyai peluang untuk memberi inspirasi kepada usaha penambahbaikan. Acara penting itu turut menyaksikan pertukaran memorandum perjanjian MOA antara Bank Rakyat dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, yang mana kerjasama ini bertujuan untuk berkongsi bidang kepakaran dan ilmu pengetahuan dalam perbankan serta industri kewangan Islam. Perkongsian ini juga selari dengan visi Bank Rakyat untuk menjadi Bank Koperasi Islam Progresif nombor 1 Malaysia, yang mana Bank Rakyat percaya akan kepentingan menyalurkan semula keuntungannya kepada masyarakat, bukan sahaja di tempat ia beroperasi tetapi kepada industri kewangan Islam secara keseluruhannya melalui perkongsian ilmu. Pada majlis ini, Bank Rakyat turut melancarkan buku Studies and Recommendations of International Sharia Scholars Roundtable edisi ketiga berdasarkan perbincangan semasa Izhar 2019 yang bertujuan untuk menangani isu kontemporari penting yang dihadapi oleh industri perkhidmatan kewangan Islam. Bincang Niaga TV Al-Hijrah tawar pakej khas untuk mengiklan produk dan jenama dengan harga mampu milik buat perusahaan kecil dan sederhana PKS yang menjadi pempamer Festival Islam dan Halal Antarabangsa Johor FIJO 2022 yang akan berlangsung bermula esok sehingga 2 Oktober ini. Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Korporat Saifulizan Siddiq berkata peluang untuk mempromosikan produk melalui platform televisyen wajar diraih usahawan PKS agar produk yang diperkenalkan dilihat lebih berkualiti dan dipercayai. Jika anda ataupun usahawan-usahawan di sana kalau sebelum ni menggunakan platform media sosial, digital media untuk mempromosikan produk, bagus, teruskan. Tapi TV diperlukan untuk mengukuhkan lagi produk tersebut. Jadi kami di Bincang Niaga di TV Hijrah sangat mengalu-alukan semua usahawan-usahawan di luar sana untuk kunjungi booth kami di sana nanti. Tambah Saifulizan, pelbagai lagi aktiviti dan kejutan menarik Bincang Niaga menanti pempamer dan pengunjung, termasuklah uji bakat pencarian baharu pengacara dan pendakwah. FIJO 2022 merupakan platform terbaik untuk usahawan di seluruh Malaysia, khususnya di Johor, untuk memperkenal, memperluas perniagaan sekaligus meningkatkan pendapatan syarikat masing-masing. Katanya penganjuran FIJO sebelum pandemik COVID-19 melanda negara pada 2019 sahaja telah menarik hampir 1 juta pengunjung. FIJO 2022 bakal diadakan di Persada Johor International Conventional Centre Johor Bahru, Johor bermula 29 September hingga 2 Oktober 2022. Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai Bincang Niaga di FIJO 2022, boleh hubungi nombor yang tertera. TV Al-Hijrah sedia jalin kerjasama dengan Yayasan Food Bank Malaysia YFBM melalui program yang akan disusun pada masa depan. Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris berkata, kerjasama yang dibuat berdasarkan persamaan dalam memastikan masyarakat di negara ini dapat dibantu ketika berhadapan pelbagai situasi sukar. Salah satunya yang menyebabkan kita tertarik dengan Yayasan Food Bank Malaysia kerana kita pun percaya kepada perjuangan Yayasan Food Bank, sebab TV Hijrah pun banyak menyantuni masyarakat yang memerlukan. Perjuangan kita sama. Itu sebab menyebabkan kita rasa tertarik kepada semangat dan juga visi Yayasan Food Bank Malaysia, dan kita bersedia untuk bekerjasama dalam apa juga keadaan bersama dengan Yayasan Food Bank untuk membantu menangani dan juga membantu menyantuni masyarakat-masyarakat yang diperlukan. Beliau berkata demikian ketika melawat gudang agihan bantuan Yayasan Food Bank Malaysia yang terletak di Kajang siang tadi. Yayasan Food Bank Malaysia merupakan pertubuhan kebajikan yang ditadbir oleh lembaga pemegang amanah yang banyak menyalurkan sumbangan makanan kepada golongan B40 yang susah dan mangsa bencana serta pihak yang memerlukan bantuan dalam bentuk makanan.
Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Food Bank Malaysia, Johan Khalid berkata, YFBM turut bekerjasama dengan agensi kerajaan bagi menyalurkan sumbangan kepada yang memerlukan makanan, dan kita juga bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain untuk dari segi logistik untuk penghantaran ke tempat-tempat yang lebih jauh seperti APM, seperti JKR dan sebagainya. Selain itu, katanya, para penyumbang makanan di Yayasan Food Bank Malaysia dilindungi di bawah Akta Perlindungan Penderma Makanan 852 yang mana para penderma makanan tidak perlu risau akan kesan makanan kepada penerima bantuan makanan yang diserahkan kepada YFBM. Rakyat Selangor sentiasa menanti program Jelajah Ihsan Rakyat yang dibuat di 9 lokasi terpilih di negeri itu. Program yang menawarkan jualan harga murah itu diadakan setiap Selasa hingga Ahad. Di Rawang, penduduk Bandar Tasik Puteri tidak melepaskan peluang jualan murah itu buat kali kedua sepanjang tempoh sebulan diadakan di kawasan berkenaan. Ternyata program bermanfaat itu terus mendapat sambutan penduduk, terutamanya bagi golongan B40. Barang yang kami tawarkan hari ini ada 6 barang: telur, minyak, beras, daging, ayam dan juga ikan. Yang harganya rendah daripada biasa. Contohnya ayam seekor RM10, telur sepapan grade B RM10, beras 5 kilo pun RM10, daging sekilo RM10, minyak kecuali minyak 5 kilo RM25 dan juga ikan kembung 1 kilo RM6. Ini adalah harga patut yang telah disubsidikan oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada rakyat di seluruh negeri Selangor. Orang ramai dilihat mula berbaris seawal jam 7 pagi di tapak parkir Puteri Center Park Bandar Tasik Puteri. Rata-rata penduduk yang hadir turut bertanya lokasi seterusnya bagi jualan murah barangan dapur tersebut. Alhamdulillah, bagi saya ni satu program yang dapat membantu rakyat-rakyat bangsa biasa macam kami lah. Dengan keadaan inflasi sekarang, keadaan barang naik tak menentu. Dengan adanya program macam ni, kita dapatlah menyemakkan sikitlah perbelanjaan kita secara bulanan lah. Dan kalau boleh, dibuatlah macam tiap-tiap minggu kan, diteruskanlah. Sebanyak RM10 juta diperuntukkan oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS bagi jelajah jualan ihsan rakyat Selangor. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Infrastruktur, Kemudahan Awam, Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani Selangor Izham Hashim berkata, jelajah yang merupakan kesinambungan daripada program intervensi harga makanan ihsan itu akan berlangsung selama 3 bulan di kesemua 9 daerah negeri itu yang sudah bermula sejak 6 September lalu. Ia antara usaha kerajaan mendepani masalah kenaikan harga barang, khususnya barangan makanan keperluan asas yang dijual jauh lebih murah dari harga pasaran. Dipukul sampai mati kerana salah eja. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dilantik sebagai Perdana Menteri negara itu yang baharu. Pelantikan itu merupakan sebahagian daripada rombakan kabinet yang dititahkan Raja Salman. Sebelum ini, Muhammad, 37 tahun, menggalas tanggungjawab sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Arab Saudi. Adiknya, Khalid Salman, menggantikan tempat beliau sebagai Menteri Pertahanan yang sebelum ini memegang jawatan sebagai Timbalan bagi kementerian tersebut. Jawatan Perdana Menteri sebelum ini secara tradisi dipegang oleh Raja. Pelantikan Muhammad sebagai Perdana Menteri menandakan proses peralihan kuasa secara beransur-ansur. Dekri diraja yang dititahkan Selasa lalu tidak menyatakan sebab yang jelas di sebalik pelantikan itu. Namun, agensi berita kerajaan memaklumkan Raja Salman Abdul Aziz Al Saud kekal sebagai Ketua Negara dan akan tetap mempengerusikan mesyuarat kabinet yang dihadirinya. Mei lalu, Raja Salman dimasukkan ke hospital bagi menjalani pemeriksaan dan rawatan perubatan.
Seorang pelajar di negeri Uttar Pradesh, India mati di belasah gurunya hanya kerana silap mengeja perkataan dalam kertas peperiksaan. Nikhil Dohre dipukul dengan kayu dan ditendang gurunya sehingga pengsan sebelum meninggal dunia Isnin lalu. Nikhil dilapor salah mengeja perkataan sosial dalam peperiksaan. Insiden berlaku awal bulan ini, namun suspek yang melarikan diri masih diburu sehingga kini. Remaja berusia 15 tahun itu meninggal dunia di sebuah hospital di Uttar Pradesh Isnin lalu kerana kecederaan dialaminya. Nikhil merupakan seorang pelajar dari kasta rendah Dalit yang mengalami diskriminasi selama berabad-abad. Susulan kematian Nikhil, ratusan orang merusuh di jalanan di daerah Auria, lokasi kematian remaja berkenaan. Orang ramai mahu guru berkenaan ditangkap sebelum pembakaran Nikhil Dohre. Manakala di Amerika Syarikat, seorang remaja 14 tahun terbunuh, manakala 4 lagi pelajar cedera dalam tembakan bertubi-tubi berhampiran padang sebuah sekolah di Philadelphia. Insiden berlaku selepas perlawanan bola sepak. Menurut polis, pemain sedang berjalan keluar dari padang di Sekolah Tinggi Roxborough sebelum dua individu melepaskan kira-kira 69 tembakan sekitar jam 4.41 petang semalam waktu tempatan dan suspek melarikan diri. Salah satu tembakan mengenai dada remaja 14 tahun yang kemudian disahkan meninggal dunia di Hospital Einstein. Manakala seorang mangsa berusia 17 tahun terkena tembakan di lengan dan kaki. Sementara seorang lagi ditembak di bahagian peha dan seorang lagi terkena geseran peluru. Keempat-empat yang cedera dilaporkan dalam keadaan stabil. Punca serangan belum diketahui. Di Sri Lanka, penjawat awam diarah supaya tidak mengeluarkan sebarang pendapat di media sosial. Menyuarakan pandangan di platform berkenaan dianggap satu kesalahan dan membawa kepada tindakan tata tertib. Larangan itu susulan dakwaan pegawai kesihatan wilayah dan guru yang menyatakan puluhan pelajar sekolah pengsan akibat kekurangan makanan. Namun Menteri Kesihatan yang mendakwa pegawai kesihatan awam sengaja membesarkan perkara itu dan mempunyai agenda politik. Sebelum ini, larangan bercakap kepada pemberita sudah lama dikuatkuasakan dan terbaru arahan membuat hantaran di media sosial pula dikeluarkan kepada 1.5 juta kaki tangan kerajaan. Sejak penghujung tahun lalu, Sri Lanka alami krisis ekonomi terburuk, ekoran kehabisan dolar untuk mengimport pelbagai barangan keperluan. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Aziz Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.